jujurlah dalam kehidupan ini. Apa yang benarnya? Pahala. Buat sebab pahala. Boleh sebab pahala Ustaz? Bolehlah, sebab Allah jua. Nak dapat pahala mesti kena ikhlas. Mana tidak boleh, mana boleh dapat tak ikhlas tapi dapat pahala. Allah jua tu, pahala, syurga, neraka, Allah jua. Dan itu yang benar. Baik. Maka bila kita clear bab tu tuan-tuan, maka datanglah prinsip yang kedua, kaedah yang kedua. Setelah dibangunkan kefahaman yang benar di dalam kehidupan, maka datanglah amanah di dalam melaksanakannya. Amanah kita di dalam menterjemahkannya. Ini diterjemahkan dalam tajuknya lebih khusus, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan baik, hablum minallah wa hablum minan nas. Apabila kita sudah bina kefahaman yang benar melalui jalan apa? Jalan ilmu. Sebab tu dalam Islam meletakkan ilmu ini satu kewajipan. Talabul ilmu faridatan ala kulli muslim. Wajib. Bukan dia tiba-tiba usaha. Tiba-tiba usaha ni ibarat amal lah. Tiba-tiba solat, tak boleh. Belajar dulu bab solat, belajar dulu rukunnya. Nah, sama dengan kita kehidupan, belajar. Bila dah belajar, maka kita nak terjemahkan. Dipanggil amanah. Sifat Nabi yang kedua tu amanah. Baik, dalam di sini amanah yang dimasukkan di sini adalah bagaimana kita amanah di dalam meletakkan Allah di dalam segala kehidupan kita. Meletakkan maknanya hubungan kita dengan Allah. Pertama, dan barulah hablum minan nas, itu yang kedua. Sebab kita dah faham tadi, dalam bab sidik, rezeki itu dari Allah. Kalau kita kata rezeki itu dari manusia, maka kita akan pecah amanah, khianat janji dengan Allah. Allah janji, kita janji nak taat dengan Allah. Ketika Allah panggil, kita tak datang. Khianat janji. Kata nak pancuan ni, pancuan datang mana? Kita janji dengan kawan. Nak datang katalah pukul 3. Tiba-tiba tunggu tak datang. Oh ni khianat dengan aku ni. Aku punya tunggu lama, kau tak datang, kenapa? Ibarat begitulah tuan. Nah, maka hablum minallah ini dibina dengan baik, dengan jelas setelah dimasukkan kefahaman yang mana melibatkan keimanan, faham tentang keimanan. Maka disitulah antara ayat yang dikaitkan dalam perbahasan ini adalah surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya dia, yakni Allah, bersama dengan kamu di mana kamu berada. Contoh orang kata kat mana pun rezeki ada, jangan risau. Kenapa kata begitu? Kerana rezeki itu milik Allah. Itulah datang di mana bumi dipijak, di situ langit kujunjung. Tuan-tuan, kalau kisah Nabi Khidir AS ni, mana dia berpijak tempat dia, hijau tempat tuan-tuan. Orang beriman ni tuan-tuan, subhanallah. Cuba belajar dengan kisah bagaimana Nabi Ismail AS yang Siti Hajar. Padang jarak, padang terkukur tuan-tuan. Tapi bila bertapaknya orang yang beriman pada suatu tempat, maka tempat itu akan hidup subur. Kalau tuan-tuan boleh pergi sedang mata Allah SWT, ni tengah PKPP ni payah sikit lah, boleh lah walaupun tak boleh. Tuan pergi ziarah tempat-tempat yang ada padanya wali, aulia, makam-makam contoh. Tuan-tuan tengok tempat, apa ciri tempat tu subur? Ada sumur. Apa ciri tempat tu subur? Ada sumur. Telaga. Makatul Mukarramah, sampai ke sudah tak habis-habis air dah. Pergilah mana-mana tempat tuan-tuan yang ada kaitan dengan aulia, orang saleh, mesti ada sumur. Saya tak ada ni, Allah izinkan, pergilah. Sini pun ada makam wali di Allah, saya lupa tempat, Melaka Pindah, Datuk Maharaja Lela. Berdekatan dengan makam dia tu, di sini macam biasalah di Indonesia, kalau sebut makam di Indonesia tu hidup tempat dia. Sebab apa? Macam-macam pesen lah ada kat sana. Tak apalah, nak cerita ni Datuk Maharaja Lela dekat Melaka Pindah tu, tak jauh. Berdepan dengan tempat dia tu ada satu panggil telaga, Allah lupa saya. Dan telaga tu tak pernah kering sampai ke hari ini. Sudah 500 tahun. Dan diceritakan kalau letaknya penduduk kampung situ, ketika di saat Melaka tak ada air, ke situ tumpunya. Dan tempat tu digali oleh Datuk Maharaja Lela. Telaga tu, apa nama telaga tu? Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa. Saya ingat, saya cerita balik. Telaga tu saya pergi, saya pegang bawah. Nah, dan saya perhati tengok di mana Allah kita berada, di situ kekuasaan Allah akan bersama dengan kita. Dan memang
Subhanallah. Tengok ada telaga. Saya pun pergi, alhamdulillah Allah izinkan, ni dah cerita lama lah, pergi Makkah Wali, pergilah satu-satu tempat saja pergi tengok kan. Setiap tempat makan mesti ada telaga, mesti tuan-tuan. Dan masjid ni, masjid ada dah kolah dah. Ke dah tutup? Ada kan? Setiap masjid yang dibuat kolah, ditampung, mesti tak habis air. Melainkan kita buang air tu lah. Kita buka pilih tu habis. Mesti akan ada je air. Bermakna dikaitkan dengan kekuasaan Allah ni juga dikaitkan dengan air. Air. Lepas tu dalam ciptaan binaan bumi ni, air laut banyak tuan. Kondisi badan kita pun kondisi banyak air. Sebab itu antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ismail AS, mukjizat lah tu. Dia pijak, dia hentak, pum, keluar air. Tu antara perkara yang mana tak bimbang. Kita bila kata jaga hubungan amanah ni kita dengan Allah Ta'ala, bila kita betul-betul faham, pertama iktikad kita jelas. Kat mana pun kita berhenti tuan-tuan, bersamanya kekuasaan Allah akan ada. Tinggal kita nak yakin tak yakin, tu saja. Tu dia. Lah nak pula kita doa, solat duha yang jauh, yang di langit kau turunkan, yang di bumi kau keluarkan, yang jauh kau dekatkan, yang dekat kau rapatkan. Subhanallah, doa luar biasa tuan-tuan. Nah, subhanallah. Maknanya bila kata hubungan dengan Allah ni apa, kita nak bina keyakinan itu. Yakinlah, kita tidak bersendirian tuan-tuan. Tidak pernah ada istilah saya sendiri ustaz, tak ada. Itu dah hablum minallah. Sesusah mana, sesulit mana. Nanti kita cerita awal Muharram, ada dah cerita kisahnya. Bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat nak berhijrah tuan-tuan. Subhanallah, antara hidup dan mati gitu. Tetapi Nabi tunjukkan setelah iman dibina dengan hebat, maka kemana pun pergi tempat tu akan hidup. Yathrib nama asalnya, sekarang Madinatul Munawwarah, hidup tuan-tuan. Di mana orang Islam datang, pergilah tuan-tuan. Dengan pastinya kita dengan Allah okey lah. Mesti akan hidup. Sehingga kan di Mekah, Madinah antara tempat yang tidak pernah padam lampunya tuan-tuan. Tidak pernah sesekali pun off. Subhanallah. Mana pernah lagi nak off? Tak ada, terang, ada siang, petang lagi matahari dah. Malam pun macam siang, terang benderang tuan-tuan. Nah, jadi banyaklah perniagaan-perniagaan 24 hours tiga Mekah ya. 24 jam servis. Orang Islam lah buat dulu. Nampak? Dan sidang jemaah mata Allah SWT itu clear. Maknanya ketika kita dah faham tentang konsep tentang tadi kebenaran, yang mana kalau kita ngaji dalam bab akidahnya ya, yang ada itu sifat 20, ambil satu sifat. Yang ada tu sifat Allah, lawan ada tiada. Jadi sekarang ni kalau kita lihat alam ini dengan sifat Allah yang ada, maknanya yang ada itu Allah, kekuasaannya. Ada duit tak ada duit ni, yang ada tiada Allah lah. Allah yang bagi ada. Jadi di saat tiada jangan bimbang, sebab Allah ada kan. Oh ni nak faham macam ni kadang-kadang, oh ya ustaz, boleh ke ustaz? dia soalnya allazi yuwaswisu fi, hati ni cerita. Nampak sidik tu panjanglah cerita, sebab ada perkara-perkara terutama dalam kata-kata yang kembali mengguncang keyakinan kita.